Janganlah kacau. Nak cerita ni dah nak habis lah. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. For those yang dah tengok video seram aku yang lepas, aku nak cakap terima kasih sangat-sangat sebab korang sudi tengok video aku yang lepas. And korang yang betul-betul power sebab aku tak expect langsung that video boleh sampai view yang macam tu. And juga thank you pada yang subscribe. Memang aku tak jangka gila-gila subscriber aku boleh naik 100 dalam masa beberapa hari. And maybe bagi setengah orang benda tu benda simple, but for me it was really the best bro. Memang korang the best lah. So today aku nak ceritakan tentang sebuah mantra yang telah dijadikan lagu. Cerita ni asalnya dari Terengganu. Aku rasa semua orang tahu tentang mantra ni. And cerita ni bermula di mana sekumpulan nelayan telah turun ke laut tetapi tidak jumpa jalan pulang. Bila perkhidmatan bomoh digunakan, rupa-rupanya disuruh oleh bunian. So bomoh ni buat this mantra untuk memanggil pulang nelayan-nelayan tersebut ke darat. Aku rasa kau dah tahu aku nak cerita pasal apa. So today aku nak ceritakan tentang ulik mayang. Ini merupakan story puaka asrama aku. Kalau korang yang dah pernah baca story puaka asrama aku, thank you sangat-sangat. Bagi yang belum baca, aku dah sertakan link dekat bawah. Dekat sana aku dah sediakan pelbagai cerita mistik asrama. And korang boleh start baca daripada sana so that korang tahu apa yang jadi kat asrama aku. Okay, untuk tak membuang masa, jom kita start. Time waktu tu tengah SPM. Time waktu tu teruk 2 PM aku. Waktu tu tengah SPM. And basically kita tahu yang SPM ni dibuat ujung tahun. Aku duduk asrama. So basically bila SPM, kebanyakan budak-budak dah keluar asrama, dah habis waktu sekolah. Maksudnya dah cuti sekolah lah. Senang cakap dah cuti sekolah. So budak-budak dah tak ada kat asrama, yang tinggal form 5 sahaja. That time yang tinggal just 17 orang, iaitu 10 orang perempuan dan 6 orang lelaki. 10, 20, 10, 16 orang. That time hanya tinggal 6 orang lelaki dan 10 orang perempuan dekat asrama tu. So basically hanya satu dom sahaja yang buka. Asrama aku 2 blok, Aspura, Aspuri. Aspura untuk lelaki, Aspuri untuk perempuan. And kedua-dua blok mengandungi 6 dom. So on that time hanya satu dom sahaja dibuka. Nak dijadikan cerita, pada suatu malam, waktu siangnya kita orang baru habis exam. Esok tak ada paper. So kita orang yang lelaki ni decide nak stay up, nak main game, nak have fun lah, caca have fun. So that night around pukul 10 kita orang keluarkan pelbagai jenis makanan kita orang yang dah kita orang prepare. Sebab usually junior-junior yang baru habis sekolah ni, yang diorang nak balik rumah cuti sekolah ni, diorang akan bagi lebihan-lebihan makanan diorang pada sini diorang. Contohnya si Mamat ni dah ada 10 kampit Maggi. So dia akan bagi, bang ambil lah bang, saya tak nak Maggi ni bang. Ibrahim, bang ambil bang Nescafe ni, saya tak nak. So basically junior kita orang dia akan bagikan lebihan-lebihan tu untuk kita orang, hadap, untuk kita orang rangap time dia orang tak ada. So dalam lebih kurang pukul 10 tu kita orang buat Maggi, kita orang makan ramai-ramai lah. Tak ramai pun 6 orang je. Tapi kita orang have fun lah, kita orang main game, kita main daun trop, main daun uno, main daun apa lagi, cakap je semua daun kita orang main. Sampailah pukul 3 pagi, 2 orang daripada kita orang dah start mengantuk. Dia lepak ni, limit dia pukul 2 je. Lepas pukul 2 confirm ngantuk. Aku pernah stay up dulu time belajar, so aku tahu. And aku time tu pun dah ngantuk, baru je nak lelap, kita orang ada seorang ni, nama dia Aizat. Aizat ni memang ketua lah dalam geng kita orang. Di mana kalau kita orang nak pergi DM ke, dewan makan ke, nak pergi koperasi ke, kalau korang tengok yang paling depan sekali, yang paling depan jalan paling gagah sekali, itulah Aizat. And that time Aizat ni dicadangkan untuk keliling blok.
So macam aku cakap tadi, hanya satu dom dibuka. So basically koridor tingkat 1 tu memang cerah lah, tapi tingkat 2 completely gelap. So Aizat ni cakap lah, geng jom pusing-pusing blok, aku dah bosan ni. So kita orang pun tanpa berfikir panjang, tanpa berfikir waras, tanpa berfikir menggunakan otak, sekadar menggunakan kepala lutut, semua cakap, jom lah. 4 orang daripada kami setuju nak pergi. Lagi 2 orang lagi suka tidur. So yang perginya 4 orang termasuk aku. So kita orang keluar je dom, kita orang pandang kiri kanan, memang cerah. Kalau basically dom 1 ni ialah sebelah tangga lah, tangga, dom 1 and dom lain-lain. So bila kita orang keluar je pintu dom, kita orang pandang belah kiri, completely nampak satu hallway, koridor yang kosong. Pintu dom tertutup rapat, cuma yang buka tingkap je. Sebab dulu asrama dia gunakan tingkap yang serut serak tu. Tahu tak? Serut serak macam mana, yang macam mana cakap lah, serut serak yang jenis kita kena tarik tu, serut serak. So basically tingkap serut serak tu kalau berkarat memang susah nak tutup. And basically memang tu asrama dah lama, so tingkap tu memang dah tak boleh pakai lah. Ada yang cermin tercabut. So basically setiap dom pintu tutup, tapi kita orang still boleh nampak dalam sebab tingkap tak tutup. So diketuai oleh Aizat, dia jalan paling depan, kita orang follow belakang. Kita orang rentas tingkap pertama. Kita orang dapat tengok melalui tingkap-tingkap, semua dom gelap, katil tersusun rapi. Kita orang berjalan sampai ke hujung dom 3. And memang that time tak rasa apa-apa, memang nothing. Rasa angin sejuk malam je. So kita orang decide nak naik tingkat 2. Kita orang pusing balik, lalu dom kita orang nak naik tangga. Langkah je tangga, macam ada satu aura yang kita orang tak dapat describe. Tapi kita orang langkah je, satu tapak kaki naik tangga, bulu kita orang naik. Bulu roma maksud aku. So kita orang naik sampai tingkat 2, completely gelap. Kita orang jalan sampai ke dom yang pertama, tingkat 2. Kita orang pandang hujung, kita tak nampak apa-apa. Cakap gelap tu memang dom 6 paling hujung, kita orang tak nampak apa-apa, completely gelap. So on that time Aizat keluarkan telefon 3310 dia, ni ada torchlight kat atas tu, and dia suluh hujung koridor. And that time memang tak ada apa-apa lah. So kita orang start jalan. Dom 2 ni lain macam sikit. Kita orang pandang pintu banyak terbuka, tingkap tak tutup, gelap. And tiba-tiba ada angin sejuk yang menyapa kita orang. Dia macam meniup je. And memang time tu kita orang macam clueless. Kita orang just jalan je. Hujung sekali dom 6. Senior cakap dom 6 ni tersimpan banyak misteri. Sebab dalam banyak dom 6 je yang tak pernah dipakai. Digunakan untuk buat store. Dom 6 juga di grill guna mangga, and tingkap dia ditutup dengan surat khabar. And ada juga mengatakan bahawa dalam dom 6 adanya terkumpulnya pelajar yang tidak pernah pulang. That time aku dah mula rasa tak best. Hati aku berat nak melangkah. Kita orang berempat maybe rasa the same thing. So kita orang berempat macam tolak. Kau lah jalan dulu. Tak, kau lah jalan dulu. Kau lah, kau yang ajak. Kau lah bodoh, kau gemuk, kau jalan dulu. Hantu tak dapat makan kau. Kita orang tolak lah kan, macam solat subuh semua tolak jadi imam kan. So same thing happen on that time. At the end Aizat ni dia kata, korang ni semua penakut, biar aku jalan dulu. So Aizat dengan riak, dengan bangga, dengan takburnya, dia pegang torchlight, dia jalan dulu. Kita orang bertiga belakang Aizat ni duduk serapat-rapat mungkin, jalan pegang-pegang tangan. Time tu antara 3 orang tu aku duduk tepi sekali. So kita orang melintas dom 4, tak ada apa-apa. Aizat suluh dalam dom 4 kosong. Dia teruskan berjalan, masuk je, langkah je pintu dom 5. Aizat suluh,
kosong. Tapi bila kami lalu, ekor mata aku ternampak macam ada wujud sebuah badan yang tengah memandang kami, berdiri di tengah-tengah dom. Ekor mata ni contohnya, kalau kita tengah buat kerja tunduk, kita still nampak something happen dekat ujung-ujung sisi mata kita, betul tak? And that thing happen to me. Aku tak tahu, tapi ekor mata aku macam ada something yang tengah berdiri dalam dom 5. Aku dapat nampak. Aku tak pandang, aku terus jalan dengan yang lain. Aku jalan straight sampai depan pintu dom 6. Sampai di depan pintu dom 6, kita orang semua pusing tengok pintu dom 6 yang berkunci dengan grill tu. Bulu roma time tu memang tak payah cakap lah. Kalau betul cabut salah satu cap popcorn ni. And one of kawan aku cakap, "Weh, jom lah balik, aku tak tahan dia ni." Aizat that time dia cakap, "Penakut lah kau, bukan ada apa-apa pun, kau jangan takut sangat lah, tak payah percaya benda-benda hantu ni semua." Bila Aizat cakap je benda tu, suddenly bunyi seruling yang mendayu-dayu dekat telinga kita orang. Bunyi dia slow je. Mula-mula tak dengar, tapi bila lama-lama kita orang dapat tangkap bunyi seruling tu makin lama makin biasa di telinga kita orang. So kami semua decide nak pusing balik, nak turun bawah. So kita orang pusing je, Aizat solo hujung koridor ke tangga. Suddenly tiba-tiba Aizat tercengang. Dia solo, tiba-tiba dia tercengang. Mata buka luas, mulut buka luas. Mata dia tepat pandang ke hadapan. Bunyi seruling masih kedengaran. Kita orang masing cuba lah kejut Aizat. "Zat, kau okey tak? Weh, asal kau tiba senyap ni, kau okey tak?" Tiba-tiba slowly Aizat yang tengah pegang phone start angkat tangan dia and menari lembut mengikut alunan seruling. And bila Aizat start menari, tiba-tiba bunyi seruling tu hilang daripada telinga kita orang. Aizat tentu dah start pusing-pusing lah, macam berzaping pun ada. Kita orang tiga cuak lah kenapa Aizat tiba-tiba dia buat tarian kebangsaan kat situ kan. And that time juga kita orang decide nak dukung Aizat. Kita cakap dukung lagi je. So kita orang try tarik tak dapat. Macam ada something yang pegang kaki dia. Memang kita orang tarik kuat-kuat tak dapat. Aku cadangkan aku nak baling je dekat bawah, tapi yelah kawan kan, perangai dajal macam mana pun kawan tu kalau baling mati juga, betul tak? And on that time aku suruh seorang kawan aku untuk pergi ke Pak Gad Pos, sebab Pak Gad Pos ni dia perawat Islam, so maybe dia boleh tolong lah. So kawan aku ni berlari pergi, tapi time tu aku tak tahulah aku silap macam mana. Yang aku suruh tu, dia saiz dia besar pada kita orang. Orang cakap saiz dia maybe dalam 130 lah. So dia berlari pun macam berjalan lah, berdegang, macam slow mo bagi kita orang. So macam kita orang dah lah tengah cuak kan, dia berlari macam tu. So kita orang tunggu je lah sampai kita orang baca apa yang patut dalam hati kan. Tapi memang ambil masa lama gila dia nak sampai ke tangga. And bila si pelari ni hilang daripada pandangan kita orang, dah turun tangga, memang terdetik lah hati kita orang macam, "Weh, bodoh dong kau suruh dia." Sorry lah, aku memang bodoh time ni. Memang aku tak terfikir langsung kenapa aku boleh suruh dia ni berlari. Sedangkan PJK pun dia ponteng, ini kan pula aku nak suruh dia lagi turun ke bawah. Memang naya sebenarnya, naya. And that time aku try tarik Aizat, hati aku macam terdetik kuat pandang dom 5. And dalam gelap aku ternampak seorang lelaki tengah bersila, tangannya seakan memegang seruling.
Penampakan tu tak jelas pun. Tapi apa yang aku perasan, dia berpakaian suit silat yang warna hitam, full suit tu. Di kepalanya ada ikatan kain batik. Tengah duduk bersela, main seruling. And that time terdetik kat hati aku, benda ni kot yang tengah pengaruh Haizat. Aku nak bergerak, tapi seakan aku ralik. Macam berangan ke, aku tak tahu kenapa. Aku tak boleh nak bergerak. Aku pandang je dia main seruling tu. And tiba-tiba badan aku ringan. Macam high lah, macam nak terbang tinggi. And aku slowly terasa macam tangan aku mula terangkat. Bila aku nak start je tarian tu, tiba-tiba aku rasa bahu aku ditepuk. Bahu aku ditepuk je, aku tu sedar. Aku nampak Pak Guard yang tolong kita orang tu tarik kita orang semua turun ke surau. Time tu memang Aizat dah longlai. Kita orang bertiga pikul di atas bahu. Kita orang paksa tarik dia turun juga. Dan sebelum kita orang turun tu, aku nampak Pak Guard tu duduk kat depan dom 5. Dia bisik sesuatu, aku tak sure dia bisik apa. Dan dia tutup pintu dom 5. Sampai je kat surau, Pak Guard tu dia buat apa, entah dia baca, dia tiup apa entah kat Aizat. Aizat mula sedar. Dan dia tak ingat apa-apa pun yang jadi. Dan Pak Guard tu cerita kepada kita orang berempat, waktu kita orang naik ke tingkat 2 tu ialah waktu yang tak sesuai, di mana time tu ialah waktu pintu ke alam diorang dibuka. So malam tu kita orang decide nak tidur kat surau. Tinggal lagi 2 dekat dom. So after aku nampak Pak Guard tu tengah chill isap okok tepi surau kan, aku duduk sebelah dia. Aku ceritalah kat dia apa yang aku nampak dalam dom 5. Aku tanya dia, "Cik, gapo dia tu?" Aku suah Kelantan. So aku tanya dia, "Cik, gapo dia tu?" Gapo dia ni maksudnya, "Cik, apa dia tu?" And Pak Guard ni cakap, setiap dom, setiap bilik dekat asrama tu ialah daerahnya berlainan, wilayahnya berlainan untuk komuniti alam gaib. Maksudnya dom 1 daerah lain, dom 2 daerah lain, dom 3 daerah lain. Dom 5 penjaga dia ialah seruling silat lama. Kalau kau nak tahu, zaman dulu kita ada yang bermain muzik untuk persilatan, betul tak? And alat-alat muzik tu selalunya diberi makan. Diberi makan ni maksudnya diperasap, diberi makan lah untuk menaikkan semangat pesilat. Sebab itulah kalau kita dapat tengok pesilat-pesilat dulu memang power, memang handal, boleh terbang, boleh macam-macam lah, semua benda boleh. Tukar jadi ular, tukar jadi kancil, tukar jadi katak, semua boleh. And seruling lama tu ialah seruling yang dulunya bertuan tapi sekarang terbiar. So before this dia pernah cerita yang budak-budak selalu mengadu dom 5. Malam-malam dia mesti bunyi seruling, mesti bunyi seruling. So itu saja cerita aku untuk malam ni. If korang still berminat dengan aku bercerita, InsyaAllah after this aku akan cerita lagi apa yang ada di setiap dom, di setiap bilik. Kalau korang still berminat, aku akan cerita apa jadi di tempat belajar aku, iaitu UiTM Lendu Alur Gajah. Aku tahu ramai menanti cerita Alur Gajah ni. And sepanjang aku kat Melaka 5 tahun, 5 tahun dekat Lendu, macam-macam benda jadi. So kalau korang nak tahu, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow IG Twitter aku Ikmal Hanif. And jangan hari kedua buat video pun nak bergurau aku cerita boleh off pula apa kamera ni. Janganlah kacau, nak cerita ni dah nak habis lah. So cakap-cakap tadi, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, jangan lupa like video ni, jangan lupa on button notification. InsyaAllah kalau ada masa, kalau ada ruang lagi, aku akan ceritakan lagi banyak lagi cerita yang aku tahu. So that's all for tonight.
dah tak boleh nak sambung dah, macam tak beri izin je. So selamat malam. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka.